العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita ambil sebaris ke atas dan kata setengah ulama bahwasanya sifat itu dibahagi atas 3 bahagi. Situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah ulama bahwasanya sifat itu, artinya sifat-sifat itu, sifat-sifat itu artinya banyak. Sifat itu bahaginya daripada 20 dibahagi atas 3 bahagi. Ada 3 bahagian sahaja daripada sifat 20. Pertama, sifat hakikah, sifat hakikat yang mahdoh. Maknanya sifat yang sebenar lagi semata-mata sifat. Artinya dia adalah sifat Allah Ta'ala dan tidak memiliki ta'alluq, melainkan dia cuma ada pada zat yang wajibul wujud yang namanya adalah Allah. Zat yang wajibul wujud itu Tuhan kita. Nama bagi zat yang wajibul wujud adalah Allah dan nama-nama yang lain. 99 nama Allah, 99 nama bagi zat yang wajibul wujud termasuk lafaz Allah. Maka lafaz Allah itu adalah satu nama daripada nama bagi zat yang wajibul wujud. Baik, faham baik-baik makna Tuhan kita itu adalah zat yang wajibul wujud, artinya zat yang wajib ada. Dan salah satu namanya adalah Allah. Lain daripada Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan sebagainya, Al-Hakim, Al-Alim, ya, itu nama-nama dia. Kemudian pada zat yang wajibul wujud itu ada sifat, sebahagiannya diperselisihkan oleh ulama, sebahagiannya disepakati oleh ulama sebagai satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Maka sifat yang diperselisihkan itu antaranya adalah sifat wujud. Maka sifat wujud ini adalah satu sifat yang semata-mata ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan dia tidak berta'alluq, maka dipanggil sifat ini dengan nama sifat nafsiyah, sifat bangsa kedirian. Maka wujud ini menjadi khilaf di kalangan ulama
Maka sebahagian mengatakan maksud daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak membilangkan wujud itu sebagai sifat, ialah dikatakan wujud itu tidak seperti mana sifat ma'ani, melainkan dia semata-mata ada sahaja pada Allah Ta'ala tanpa ta'alluq, tidak lebih daripada wujudnya sifat wujud itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian menanggungkan, mengarahkan pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai sifat atas jalan majaz atau atas jalan tasamuh. Jalan tasamuh, jalan majaz itu sama. Dikatakan wujud itu bukannya sifat, tetapi sah bila dia ada, maka dikatakan orang itu atau zat itu mawujud. Dikatakan bukan sifat, tetapi maksudnya juga membawa kepada sifat, itu dipanggil majaz. Baik, maka yang dikatakan itu bukan maksud. Yang maksudnya adalah itu adalah sifat dengan makna tidak lebih daripada ada sifat itu pada Allah tanpa ta'alluq, dan tidak dikeranakan oleh satu kerana pun sebagaimana sifat ma'nawiyah. Baik, maka itu dikatakan sifat hakikat yang mahdah, semata-mata ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hayat demikian juga sifat ma'ani yang 7, salah satunya adalah sifat hayat. Maka sifat hayat ini adalah sifat yang tidak berta'alluq daripada kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 6 berta'alluq, tetapi hayat dia tidak berta'alluq. Dia adalah satu sifat yang wujudiyah, yang dapat dilihat seandainya dibukakan hijab, dan ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berta'alluq dengan apa jua sekalipun, semata-mata sifat itu ada pada Allah, maka dikatakan sifat hakikah yang mahdah. Ini dimaksudkan oleh pengarang ini, dia kata sifat hakikat yang mahdah, dan iaitu wujud dan hayat. Baik. Kedua daripada pembahagian yang 3 itu ialah sifat hakikat yang idhafiyah, yakni baginya itu ta'alluq dengan lainnya. Baik. Yang kedua, sifat hakikiyah, mana sifat hakikat yang idhafiyah, yang dinisbahkan kepada sandaran terhadap sesuatu yang lain, ada terkait dengan perkara yang lain, dipanggil hakikat yang idhafiyah. Dia hakikat tetapi terkait dengan yang lain. Kalau hayat, dia tidak terkait dengan yang lain. Kalau kudrat, dia terkait dengan yang lain, maknanya mengadakan sesuatu, seperti mana mengadakan kita. Iradah juga terkait dengan sesuatu, menentukan keadaan kita. Itu dipanggil hakikat yang idhafiyah, terkait dengan sesuatu yang lain. Baik, apa makna hakikat yang idhafiyah? Yakni baginya, yakni bagi sifat hakikat yang idhafiyah itu ta'alluq, maknanya ada ta'alluq dia, ada kerja dia dengan lainnya. Baik, contoh seperti ilmu dan kudrat dan iradat. Ilmu itu ada di punya ta'alluq, ta'alluqnya dipanggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf artinya terbuka. Terbuka makna tidak tertutup, tidak terdinding, tidak dapat dirahsiakan. Artinya segala perkara itu
dimaklumi oleh Allah dengan sifat ilmunya. Maka yang diketahui oleh Allah terbahagi 3. Yang wajib, yang harus, dan yang mustahil. Maknanya sifat ilmu itu tidak semata-mata satu sifat yang ada pada Allah, bahkan terkait dengan perkara yang lain. Artinya mengetahui ia akan segala yang wajib, segala yang harus, dan segala yang mustahil. Contoh, segala yang wajib itu ada 2. Pertama, wajib yang hakiki. Yang kedua, wajib yang aradi. Wajib yang hakiki artinya sememangnya benda itu bersifat wajib. Contoh, seperti zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah 2 benda yang wajib, 2 perkara yang wajib. Artinya zat Allah itu wajib adanya. Sifat Allah Ta'ala yang kamalat itu wajib adanya. Allah mengetahuinya. Satu lagi dikatakan wajib, tapi wajibnya wajib aradi. Wajib aradi maknanya wajib yang mendatang. Wajib yang mendatang. Dirinya tidak wajib, tetapi ada sebab yang menyebabkan dirinya menjadi wajib. Contoh, sebagaimana manusia kita ini, bila kita ini ada di alam dunia ini, maka mustahil kita tak ada, kerana Allah mengkehendaki kita ada dan Allah menciptakan kita ada. Wajib adanya kita ini kerana diadakan oleh Allah. Maka tiadanya kita ini adalah mustahil, tapi mustahilnya mustahil aradi. Contoh yang lain, kita katakan ada anak tapi belum ada cucu. Adanya cucu itu perkara harus. Setelah cucu kita lahir, maka itu dikatakan kelahiran cucu tersebut wajib aradi, kerana sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun asalnya harus, tetapi bila Allah menjadikan, maka ia menjadi wajib aradi. Demikian sifat-sifat yang ada pada manusia. Kalau Allah mengkehendaki dia putih, sedangkan dia boleh menjadi putih, boleh menjadi hitam. Bila Allah menentukan putih, maka sifat putihnya itu menjadi wajib yang aradi. Baik, itu ilmu tadi, mengetahui Allah Ta'ala akan yang wajib. Wajib itu wajib yang hakiki atau wajib yang aradi. Allah tahu belaka. Demikian benda yang mustahil. Mustahil itu sama ada mustahil yang hakiki atau mustahil yang aradi. Mustahil yang hakiki seperti anak Allah Ta'ala, itu mustahil hakiki, maka takkan ada sama sekali. Anak Allah Ta'ala takkan ada, isteri Allah Ta'ala takkan ada. Itu dipanggil mustahil yang hakiki, yang mana tidak akan dapat terjadi sama sekali. Yang kedua dipanggil mustahil yang aradi. Mustahilnya itu bukan kerana dirinya mustahil, asalnya harus, tetapi Allah mengkehendaki sebaliknya, maka sebaliknya pula menjadi mustahil. Seperti Allah mengkehendaki si fulan menjadi lelaki, maka dilahirkan sebagai lelaki, maka mustahil dia menjadi perempuan kerana Allah menentukan dia laki-laki. Maka asalnya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan sebelum diciptakan itu harus sahaja. Allah boleh menjadikan salah satu daripada kedua-duanya. Bila Allah menentukan salah satu daripada perkara yang harus, maka yang satu lagi, yang sebaliknya itu dipanggil mustahil aradi. Allah mengetahuinya. Contoh yang lain, seperti keimanan Abu Lahab. Abu Lahab itu beriman ke kafir. Dia kafir. Maka berimannya Abu Lahab itu mustahil. Mustahil aradi, bukan mustahil yang hakiki. Karena Allah boleh menjadikan dia beriman, boleh menjadikan dia kafir. Tapi bila Allah menjadikan dia kafir, maka berimannya menjadi mustahil. Mustahilnya itu dipanggil mustahil aradi. Itu diketahui atau tidak? Diketahui oleh Allah Ta'ala.
Demikian harus. Baik, perkara yang harus. Jadi ilmu Allah Ta'ala ini, dia tidak semata-mata ada sifat itu pada zat, tetapi berta'alluq dia kepada segala perkara yang wajib, sama ada hakiki ataupun aradi, segala perkara yang mustahil, sama ada hakiki ataupun dia aradi, dan segala perkara yang harus. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Tidak semata-mata sifat itu ada pada Allah tapi terkait dengan yang lain. Itu dipanggil idhafiyah. Sifat hakikat idhafiyah nama dia. Yang pertama tadi sifat hakikiyah yang mahdah. Maknanya semata-mata sifat itu ada pada Allah. Dia tidak ada, dia punya ta'alluq, tidak ada tugasan dia, melainkan semata-mata sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kudrah, demikian sifat kudrah, dia tidak semata-mata sifat kudrah itu ada pada Allah, tetapi ada ta'alluqnya. Ta'alluq kudrah dipanggil ta'alluq taksir. Taksir maknanya memberi bekas. Memberi bekas itu macam mana? Contoh memberi bekas, seperti kita ke tanah, kita ambil satu besi, kita cucuk pada tanah, maka terkesan tanah tersebut dengan cucuk besi. Jadi panggil kesan. Maka demikian yang menjadikan sesuatu sehingga boleh dilihat dengan mata kepala, boleh dirasa dengan tubuh kita, boleh kita pandang dengan mata, boleh kita dengar dengan telinga kita, boleh kita kecap dengan lidah kita. Itu semua dipanggil kesan daripada kudrah Allah Ta'ala. Maka ulama sufi, ni kecantikan ulama sufi, dia kata bahawasanya kudrah ini, sifat kudrah ini kajian ahli sufi. Sifat kudrah ini dia mentajallikan akan sifat ilmu. Apa makna dia? Maknanya adalah sifat ilmu Allah Ta'ala itu dapat dirasai dan dibuktikan dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Tapi kaitan dia bukan di situ. Kaitannya adalah iradah itu mentajallikan sifat ilmu dan sifat kudrah mentajallikan sifat iradat. Maka makhluk yang ada ini mentajallikan kudrat, iradat dan ilmu. Itu dia kaitan dia. Jadi ulama kita dia sebut di hujung kudrat dan iradah. Baik, kita tengok balik. Kudrah ini ya, dia ta'alluqnya ta'alluq taksir, memberi kesan, memberi bekas. Seperti mana contoh tadi, kita ambil sebatang besi atau kayu, kita cucuk pada tanah, maka dia memberi kesan. Maka di situ kesan kita kata karena ada besi atau benda yang tajam yang sudah mencucuk tanah tersebut. Maka alam ini dikatakan kesan. Kesan sebagaimana kesan lubang tadi yang menunjukkan ada benda tajam yang sudah cucuk dia. Demikian makhluk ini dikatakan kesan daripada ada satu kuasa yang menjadikan dia. Maka itu sebagai kudrat Allah Ta'ala yang menjadikan dia tadi, menjadikan segala makhluk. Maka kudrat ini dia berta'alluq dengan segala benda yang harus adanya, harus tak adanya. Contoh, seperti diri kita. Diri kita ini boleh ada, boleh tak ada. Allah boleh jadikan kita, Allah boleh mematikan kita. Boleh menghidupkan kita, boleh mematikan kita. Boleh membinasakan kita, boleh mengekalkan kita. Itu semua kudrah. Mengekalkan itu pun terjadi, bukan maknanya tanpa ada satu kuasa yang mengontrol sehingga dia mati baru dikontrol oleh kudrat, bukan. Contoh, kita hidup daripada mula kita beranak, kita lahir ke dunia. Jadi kudrat Allah Ta'ala itu bila? Ketika lahir. Ketika mati, sekali lagi macam itu? Tidak. Setiap saat itu ada tajalli daripada kudrat Allah terhadap makhluk dia. Ada kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Pembuktian kudratnya terjadi pada setiap saat. Kalau setiap saat terjadi dia tajalli kudrah, maknanya terkenampakkan daripada tanda kekuasaan Tuhan.
Kenapa orang tak boleh tengok walau sesaat? Kenapa tak boleh merasai walau sesaat? Tak boleh rasa langsung. Tak langsung rasa macam itu. Sebab apa dia? Antaranya adalah sebab kejahilan dia. Kalau dia tahu tauhid, dia akan melihat setiap perkara yang berlaku depan mata dia, yang bukan depan mata dia, dengar dengan telinga, itu terjadi dengan kudrat Allah Ta'ala pada setiap saat. Dia berlaku setiap saat yang disebutkan dahulu. Seperti dinding, cat dinding yang kita tengok selama 10 tahun. Kita datang, kita cat baru, lepas 10 tahun kita tengok balik, dia dah pudar dah. Pudarnya berlaku bila? Setelah 10 tahun baru dia hilang? Tak. Dia hilang pada setiap saat. Berlaku sedikit demi sedikit tanpa kita perasan. Tiba-tiba dah hilang banyak. Sebenarnya hilangnya itu berlaku pada setiap saat. Dan setiap saat itulah terjadinya ta'alluq, taksir bagi kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sufi mengatakan itu adalah tajalli daripada sifat kudrah yang mentajalikan sifat iradat, yang mentajalikan sifat ilmu Allah. Maka kesemua ini dipanggil sebagai qada dan qadar. Yang kecil daripada itu dipanggil takdir daripada Allah. Maka takdir ini berlaku pada setiap saat, bukan berlaku pada setahun sekali, 10 tahun sekali. Tidak, berlaku pada setiap saat, sentiasa terjadi, sentiasa berlaku. Baik. Cuma berlaku sepanjang hidup kita. Katakan hidup kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bayangkan setiap saat yang terjadi, tak pernah sekalipun mata hati kita melihat itu adalah tanda kekuasaan Tuhan. Itu orang sufi kata buta mata hati. Mata hati yang buta, yang tidak ada basirah, sehingga tidak nampak dia. Walaupun hidup 10 tahun sekalipun, kalau kita bahagikan dengan saat, pasti banyak. Takkan satu saat pun tak pernah melihat. Baik. Maka kudrat ini dia berta'alluq dengan segala perkara yang harus, dengan ta'alluq taksir tadi, memberi kesan, memberi bekas. Bagaimana kita katakan jalan mudah yang lain, semua makhluk ini adalah bekas daripada kudrat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita katakan lubang yang terjadi dengan kita hentakkan tadi besi tadi, kesan itu adalah kesan daripada besi. Sebesar mana besi, sebesar itulah lubang dia. Demikian makhluk ini, segala yang ada di alam ini, yang lain daripada Allah Ta'ala dan sifatnya yang kamal, yang sempurna, itu kesemuanya adalah kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Dan dia tajaddud, iaitu sentiasa memperbaharui pada setiap saat akan kesan kudratnya kepada segala makhluk. Cuma dia minta apa dia? Pandang aku di sini. Tu dia. Tengok aku ada di sini. Aku buat begini. Aku jadikan kau begini. Aku tukarkan hidup kau begini. Aku sentiasa aku bersama dengan engkau. Tapi kenapa kau tak pernah melihat aku yang ada pada, yang sentiasa memutar-mutarkan nasib kamu. Kamu tak nampak pun. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap hari itu kami putarkan di antara manusia, tapi kamu tidak melihat juga. Baik. Dan iradah artinya kehendak Allah. Kehendak Allah ini dipanggil ta'alluqnya ta'alluq takhsis, yaitu menentukan. Apakah yang ditentukan? Segala perkara yang harus. Kita ini perkara harus, nasib kita perkara harus, ditentukan oleh Allah. Sebagaimana kita menentukan sesuatu. Bagaimana kita menentukan sesuatu? Kita kata contoh, saya nak nasi lemak, taruh sambal, sotong, kerang, apa lagi tu? Kacang, tolu goyang. Dah, setengah masak. Jadi bagi taksis, menentukan. Baik, bila kita menentukan, artinya berdasarkan kepada pengetahuan kita. Kita tahu tak telur? Tahu. Kita tahu tak kacang? Tahu. Kita tahu tak sambal? Tahu. Kita tahu tak benda-benda kita sebutkan nasi lemak? Kita tahu. Berdasarkan pengetahuan itu datang kehendak kita. Dan kehendak itu direalisasikan dengan kemampuan keuangan yang kita ada.
Kemampuan keuangan tu, kita ada RM10 katakan, nasi lemak harga RM5, maka kita bayar. Kemampuan itu ya berkait dengan kehendak, berkait dengan pengetahuan, maka terhasillah kesan daripada pengetahuan, kehendak dan kemampuan, itu nasi lemak sebungkus. Contoh memahami sahaja, bukan Allah Ta'ala macam tu tak, tapi nak memahami. Demikian Allah bersifat ilmu, mengetahui semua benda. Dan kehendak dia tadi pasti bertepatan dengan ilmu dia, pengetahuan dia. Dan bila Allah mengkehendaki, Allah akan merealisasikan kehendaknya itu dengan sifat kudrahnya. Maka jadilah apa yang terjadi. Nasib manusia ke, kejadian manusia, kejadian bulan, bintang dan sebagainya, itu kesemuanya dipanggil dengan nama asar, kesan. Maka iradah ini dia adalah menentukan berdasarkan kepada ilmu. Maka direngkaskan oleh ulama sufi. Ringkasan ini macam mana begini. Segala alam ini dipanggil dengan nama asar. Asar, kesan. Kesan ini adalah kesan daripada mana? Kesan daripada sifat kudrah Allah Ta'ala. Sifat kudrah Allah Ta'ala itu adalah terkait dengan iradat, kehendak dia. Kehendaknya itu pasti bertepatan dengan sifat ilmunya. Sifat ilmu itu ada pada Allah. Demikian manusia jalan ta'akul berfikir, mereka mengatakan itulah yang dikaji oleh ulama sufi, di antaranya martabat wahdah. Martabat wahdah dipanggil martabat ilmu. Segala-galanya di situ. Maka terrealisasi bila? Ketika dipanggil a'yan kharijah terjadi, jadilah roh dan sebagainya, sampailah kepada kejadian insan. Kenapa insan, kenapa tak yang lain? Karena kejadian manusia ni hebat. Dah baik. Kemudian ketiga, sifat idhafiyah yang mahdah. Sifat idhafiyah yang mahdah, sifat yang dinisbahkan kepada sandaran yang semata-mata, seperti ma'iyah dan qabliyah. Seperti ma'iyah dan qabliyah. Ma'iyah maknanya serta, qabliyah artinya sebelum. Ma'iyah serta, qabliyah itu sebelum. Baik. Maka inilah kata setengah ulama radhiyallahu anhum. Baik. Ketiga, sifat idhafiyah yang mahdah, maknanya semata-mata sandaran seperti ma'iyah dan qabliyah. Ma'iyah maknanya terjadi serta, ya. Dan qabliyah artinya sebelum. Ini kita kata macam mana? Ma'iyah dan qabliyah, iaitu serta dan sebelum. Ini boleh kita katakan sebagai baki daripada sifat yang 20 tersebut. 20 tersebut, qabliyah dan juga ma'iyah nama dia. Serta dan sebelum. Serta iaitu kita katakan sifat maknawiyah yang mengiringi sifat ma'ani. Bila Allah menjadikan sesuatu, maka jadilah dia kaunuhu qadiran. Sifatnya kudrah, iaitu berkuasa, menjadikan. Bila menjadikan, maka jadilah dia yang berkuasa. Itu ma'iyah, serta. Selain daripada itu dipanggil qabliyah. Dah. Baik. Seperti kita buat contoh, merah yang ada pada apple, maka kerana itu jadilah apple itu berwarna merah. Kerana bersekali dengan merahnya. Merah itu dipanggil ma'ani. Keadaan berwarna merah dipanggil ma'nawiyah. Apple itu dipanggil zat, tetapi zat yang bukan wajibul wujud, sekadar contoh. Baik.
Maka inilah kata setengah ulama radhiyallahu anhum, takmil, penyempurnaan. Hebat tuan-tuan ya, ini kitab ni memang hebat ya. Kemudian kita baca pula, makin lama makin kita terbelit-belit nak memaham kan. Tapi sebenarnya cantik ya, cantik perbahasan dia. Kalau kita nak cari contoh yang lebih panjang, kita perhaluskan lagi, nescaya kita bacalah 2 baris 1 malam. Sebab dia terlampau detail ya, padat. Baik, tengok takmil, penyempurnaan. Maknanya itu kenyataan yang sebelum ini, maka ada dia punya pelengkap dia. Ini pelengkap, takmil dia kata, pelengkap kepada cerita ta'alluq. Baik. Perbezaan ta'alluq qudrat iradat dan sama' basar itu umum daripada satu wajah, yakni berhimpun ia dalam mungkin yang mawjud dan munfarid qudrat iradat dalam ta'alluqnya kepada mungkin yang ma'dum, dan munfarid ta'alluq sama' basar kepada wujud yang wajib. Baik itu pada wujud yang wajib. Dan perbezaan ta'alluq qudrat iradat dan ta'alluq ilmu dan kalam itu umum khusus halnya mutlak, yakni berhimpun qudrat iradat dan ilmu kalam kepada mungkin. Baik, ini sebenarnya dibuat macam peta minda. Ada yang terkait, ada yang tidak terkait. Baik, umum khusus mutlak, satu lagi umum khusus min wajahaini. Yang ini tidak cerita yang tu je. Kalau kita ceritakan umum khusus mutlak macam mana? Umum khusus mutlak ni istilah dalam ilmu mantik kan. Contohnya apa? Burung apa? Burung apa dia? Burung. Contoh burung apa dia? Burung serindit. Nah, serindit itu adalah burung. Tetapi tidak semua burung itu serindit. Apa lagi daripada itu? Setiap lembu itu adalah binatang. Tapi tak semua binatang itu lembu. Lembu tu masuk semua dalam kelompok binatang. Binatang tak masuk dalam kelompok lembu semua sekali. Tidak. Gitulah. Baik. Cuba tengok perbezaan ta'alluq qudrat dan iradat. Dia buat sekali. Ta'alluq qudrat iradat 2 ini, dan sama' basar. Dan ta'alluq 2 sifat pula disekalikan, sama' basar. Qudrat iradat sama' dan basar. Baik. Seolah-olahnya 4 sifat, tapi nak membezakan cuma 2 kelompok. Kelompok pertama kelompok qudrat iradat, kelompok kedua kelompok sama' basar. Baik, saya siap dah gitu tuan ya. Kena apa, kita kena cuba tajamkan fikiran, karena kita mengaji sebab dulu macam ni dah. Otak kita pun jalankan dia. Bagus juga kita jalankan otak kita kan. Sesekali kita sparring dengan dia. Baik, 2 kelompok tapi 4 sifat. Qudrat iradat disekalikan satu kelompok, sama' dan basar dikumpulkan satu kelompok yang lain. 2 kelompok sahaja. Baik, beza 2 kelompok ini. Qudrat iradat kedua-duanya cuma berta'alluq kepada yang harus. Itu kita pegang. Sama' dan basar berta'alluq kepada 2 sahaja, wajib dan harus. Wajib dan harus. Tetapi qudrat iradat cuma kepada perkara yang harus. Ini dikatakan umum khusus daripada satu wajah. Satu wajah sahaja. Sama satu wajah lagi tak sama. Maknanya qudrat iradat sama basar keempat-empatnya sama pada satu sudut sahaja, iaitu pada sudut perkara harus. Tetapi terbezanya kedua-dua kelompok ini adalah sama dan basar itu terkait dengan perkara wajib, sedangkan qudrat iradat tidak terkait dengan perkara wajib. Maka
dia cuma terkena pada satu wajah, tidak dengan wajah yang satu lagi dari sudut wajibnya. Baik, kita buat gambar rajah. Kudrat, tulis kudrat, sebelahnya iradat. Sama basar, 4. Selari. Baik. Kemudian kudrat buat anak panah ke bawah, iaitu harus. Iradat, anak panah ke bawah, harus. Sama, anak panah ke bawah, harus. Basar, anak panah ke bawah, harus. Baik, maknanya apa? Kudrat menjadikan sesuatu yang harus seperti kita, tapi tidak terkait dengan wajib dan mustahil. Iradat menentukan sesuatu seperti kita, itu perkara harus. Sama, mendengar artinya boleh mendengar kita, yakni kita yang harus ini. Basar, Allah Ta'ala boleh melihat kita. Baik, tambah lagi 2. Sama, anak panah bawah daripada harus tu, letak bawahnya lagi atau kampikan dia, wajib. Dan basar di bawah harus tadi, wajib. Baik, jadi sama dan basar juga mendengar zat dan sifat Allah. Basar melihat zat dan sifat Allah yang wajib. Maknanya sudut samanya adalah keempat-empat ini ada ta'alluq pada perkara yang harus. Akan tetapi sama dan basar ditambah satu lagi, dia boleh terkait dengan perkara yang wajib, sedangkan kudrat iradat tidak terkait. Itu dipanggil umum khusus daripada satu wajah sahaja. Iaitu wajah mana? Wajah yang harus semua kena. Wajah yang wajib 2 saja yang kena, sama dan basar. Baik. Yakni berhimpun ia dalam mungkin yang mawjud tadi, yang harus tadi. Berhimpun ia yang keempat-empat ini, atau 2 kelompok yang kita bagi 2 kelompok besar tadi, atau keempat-empat sifat kudrat, iradat, sama, basar itu berhimpun ia keempat-empat ini dalam mungkin yang mawjud, iaitu kita tandakan harus tadi. Itulah dipanggil mungkin yang mawjud. Itu perkara harus yang ada. Itu terkait keempat-empat sekali. Kalau benda mungkin yang belum ada, tidak terkait dengan sama' dan basar. Baik. Tetapi saluhi terkait. Maknanya patut dan padan sejak azali Allah mendengar dan melihat sesuatu yang bakal ada itu bila diadakan oleh Allah. Itu ta'alluq saluhi qadim pada sifat sama' dan basar. Tapi tak payah kita kaji sampai situlah. Bertambah kita poning. Baik. Tapi ini ialah orang tak ngaji dah sifat ni. Sifat macam ni tak ngaji dah. Baik. Jadi itu yang kita kata harus tadi itu, inilah dia mungkin yang mawjud, iaitu perkara harus yang ada. Dan munfarid, iaitu bersendirian. Kudrat iradat dalam ta'alluqnya kepada mungkin yang maklum. Tetapi bersendirian kudrat iradat dalam ta'alluqnya kudrat iradat kepada mungkin perkara harus yang ma'dum yang belum diciptakan Tuhan. Dia kata mawjud tadi, sama' basar bila dah ada barulah dia boleh lihat, baru dia boleh dengar. Itu pada tanjizi hadis. Tapi pada taksaluhi qadim boleh Allah mendengar dan melihat seandainya besok diciptakan. Baik. Itu dipanggil apa dia ni? Mungkin yang mawujud, maka sama' basar, kudrat iradat semua ada. Tetapi yang bab kudrat iradat dalam masalah mungkin yang maklum, mungkin yang belum dijadikan Tuhan, itu cuma ada pada kudrat iradat sahaja. Maknanya dalam cata yang kita buat tadi itu, kita khaskan kudrat iradat pada mungkin yang maklum dan mawujud. Mungkin atau harus yang mawjud dan ma'dum, tetapi sama' dan basar kepada harus yang mawjud sahaja. Dikhususkan lagi. Dan munfarid ta'alluq sama' basar kepada wujud yang wajib, yang kita kata wajib tadi.
Iaitu munfarid makna berasingan pula lagi sama' dan basar dia pada wujud yang wajib, yakni wujud Allah, zat dan sifatnya. Dia mendengar dan melihat. Dan perbezaan ta'alluq qudrat iradat dan ta'alluq ilmu, wallahu a'lam. Kita sampai di itu. Nanti kita baca lagi panjang pula. Iaitu dan perbezaan ta'alluq qudrat iradat dan ta'alluq ilmu dan kalam itu umum khusus, halnya mutlak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.